Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bab 1 nombor nisbah. Kita akan sambung. Pada minggu lepas kita dah belajar tentang nombor negatif dan nombor positif, integer negatif dan integer positif. Okey, jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita 1.1 iaitu teknik pembelajaran mewakilkan integer pada garis nombor dan membuat perkaitan antara nilai integer dengan kedudukan integer tersebut berbanding integer lain pada garis nombor. Okey, di sini ada sedikit typo error. Garis nombor. Okey, apa itu garis nombor? Bagaimana nak menghasilkan garis nombor? Di sini kita ada satu garisan. Okey, satu garisan mengufuk dan kamu tandakan senggatan kat sini. Okey, di tengah-tengahnya adalah sifar. Okey, di tengah-tengahnya adalah sifar. Dan di sebelah kanan, semua di sebelah kanan ini adalah integer positif. Manakala di sebelah kiri adalah integer negatif. Bagaimana kamu nak kenal positif dengan negatif? Untuk integer positif, nombornya tiada simbol negatif dekat depan. Manakala untuk integer negatif, nombornya tiada ada simbol negatif. Okey. Jadi di sebelah kanan semuanya kita bermula dengan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, di sebelah kiri kita mula dengan negatif 1. Di sebelah kosong kita tak letakkan negatif 5, bukan. Sebelah kosong kita bermula dengan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan negatif 5. Okey, apabila ke kanan nilainya semakin bertambah. Apabila ke kiri nilainya semakin berkurang. Okey, di tengah-tengah ni adalah sifar. Sifar adalah integer neutral. Okey. Next slide. Okey, garis nombor. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana nak menulis garis nombor. Okey, pertama sekali kamu buat satu garisan mengufuk dan letakkan anak panah di kiri dan kanan garisan. Tengah-tengah kamu letakkan nombor sifar. Sifar tu kosonglah, sifar. Okey, kita bermula dengan sebelah kanan dahulu. Lepas kosong. 1, 2, 3, 4. Okey, di sebelah kiri kita bermula dengan nombor 1. Letakkan negatif. Okey, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey. Untuk pengetahuan kamu, apabila ke kanan, saya ulang balik yang tadi, apabila ke kanan nilainya semakin bertambah. Apabila ke kiri nilainya semakin berkurang. Okey. Nombor 4 ni dia lebih besar daripada nombor yang di sebelah kirinya. Okey, di sini nombor 4 adalah nombor yang paling besar, manakala negatif 4 adalah nombor yang paling kecil. Okey, next, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okey, saya nak ajar kamu macam mana nak lengkapkan garis nombor. Contoh dekat sini kita ada kosong, ada nombor 4, 6 dan juga negatif 8. Kamu tengok nombor mana yang berada bersebelahan. Okey, macam ni. 4 dan 6 duduk sebelah-sebelah. Jadi macam mana kita nak tahu apa beza dua-dua ni? Okey, kita ambil nombor 6, tolak 4, dapat 2. Bermaksud di sini kalau kamu tambah 2, 4 tambah 2, kamu akan dapat 6. Jadi macam mana nak lengkapkan garis nombor ni? Pergi ke kanan, dia semua tambah dengan 2. Jadi 6 tambah 2 sama dengan 8. Okey, kita pergi kepada kosong pula. Kosong, sifar tambah 2 berapa? 2. Okey, betul?
Sekarang ni sifar ke kiri. Kalau ke kiri kena tolak 2. Jadi sifar tolak 2 adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 tolak 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 tolak 2 sama dengan negatif 6. Okey, jadi selesailah, dah lengkaplah garis nombor kita. Okey, jadi di sini nombor yang paling kecil adalah nombor negatif 8, manakala nombor yang paling besar adalah nombor 8. Okey, contoh 3, buku teks muka surat 5. Okey, lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Nombor negatif 36, negatif 6, negatif 36. Kamu tengok di sini nombor mana yang paling kecil. Okey, nombor mana yang paling kecil? Ataupun kita pilih nombor yang paling yang positif. Okey, kat sini nombor positif ada 1. Yang lainnya adalah nombor negatif. Okey, untuk nombor negatif ni macam mana kamu nak kenal pasti nombor yang paling kecil? Okey, kamu tengok nombor yang paling kecil adalah nombor di sini ni besar. Faham tak? Kecil, nombor kecil adalah nombor negatif yang nombornya itu besar. Okey, lepas tu kita ada negatif 36. Di sini kita boleh letakkan negatif 30. Okey. Apa yang lebih besar daripada negatif 12? Yang lebih besar daripada negatif 12 akan berada di sebelah kanan negatif 12 iaitu negatif 6. Lepas tu paling besar adalah nombor 6. Jadi tulis kat sini nombor 6. 6 adalah integer positif, maka dia akan berada paling kanan. Manakala negatif 36 adalah nombor yang paling kecil, dia akan berada di paling kiri. Okey. Okey, di sini saya akan tunjukkan sedikit bagaimana nak menjawab latihan 1.1c. Okey, nombor 1. Bagi setiap yang berikut, tentukan dan tandakan kedudukan integer yang diberi itu pada suatu garis nombor. Okey, saya jawab soalan nombor 1A dahulu. Pertama sekali, buat satu garis nombor. Okey. Di tengahnya kamu letakkan nombor sifar. Okey, di sini kita ada negatif 5, 1, 5 dan juga negatif 3. Okey, jadi nombor apa yang kita kena letakkan dahulu disebabkan kita ada 1, lepas kosong kita letak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum nombor sifar adalah nombor negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Okey, jadi di manakah jawapannya? Negatif 5, 5, 1 dan negatif 3 berada di mana? Kamu bulatkan jawapan tersebut. Negatif 5 di sini. Sorry, bulatan tak betul sebab dia terkena dekat negatif 4. Negatif 5, negatif 3, 1 dan juga 5. Okey, selesailah soalan nombor 1A. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Lengkapkan setiap garis nombor yang berikut. Okey, lengkapkan garis nombor yang berikut. Okey, dekat nombor 2A ni, ada tak nombor yang berada bersebelahan? Tiada kan? Tak ada kan? Okey, jadi macam mana kita nak jawab ni? Kamu boleh ambil, kamu bayangkan apa tambah apa akan dapat 4 ni. Dia akan macam ni. Apa senggatan di sini? Okey, berapa tambah berapa sampai jadi 4? Okey. Boleh jawab tak?
Okey. Sebenarnya daripada negatif 4 ke sini, dia bergerak sebanyak, dia tambah 4. Negatif 4 tambah 4 akan dapat sifar. Lepas tu sifar tambah 4 akan dapat 4. Jadi ke kanan dia tambah 4. Jadi 4 tambah 4 lagi. 4 tambah 4, 8. Jadi di situ kotak tu jawapannya 8. Okey, kita pergi kepada di sini pula. Kalau dia pergi ke kiri, dia akan tolak 4. Jadi negatif 4 tolak 4, kamu akan dapat negatif 8. Okey, itu saja cikgu nak tunjuk. Cikgu hanya tunjuk 1A dan 2A. B, 1B dan 2B kamu kena buat sendiri. Okey. Seterusnya kita pergi kepada standard pembelajaran seterusnya iaitu membanding dan menyusun integer mengikut tertib. Okey, tadi kamu dah ada didedahkan dengan macam mana nak melukis garis nombor. Okey, sekarang kita nak membanding dan menyusun integer mengikut tertib masih menggunakan nombor garis nombor lagi. Okey, contoh 4. Contoh 4 muka surat 6, buku teks muka surat 6. Okey, banding dan susun negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0 dan juga negatif 1 mengikut tertib menaik. Apa maksud menaik? Menaik adalah dari kiri ke kanan. Maksud nombor kecil kepada nombor besar. Okey, kita tengok dulu A. Kita ada negatif. Di sini kamu tengok mana yang paling besar. Kita bulatkan dahulu nombor positif. 4, 2, 6, sifar. Okey. Jadi di sebelah kanan sifar ni kita akan tulis nombor positif. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, di sebelah kiri sifar, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Lepas tu kamu bulatkan nombor-nombor yang ada dalam soalan. Iaitu kita ada negatif 5, negatif 3, negatif 1, sifar, 2, 4 dan 6. Dekat bahagian jawapan, kalau soalan nak tertib menaik, kamu kena tulis perkataan ini, tertib menaik. Dan kita mulakan tulis dengan nombor yang paling kecil, paling kiri sekali iaitu negatif 5, negatif 3, negatif 1, sifar, 2, 4 dan 6. Tak perlu tulis nombor yang tiada dalam soalan sebab macam kamu tak menjawab soalan. Okey, untuk B, soalan B. Banding dan susun negatif 4, 3, 2, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 1, negatif 5 mengikut tertib menurun. Menurun bermaksud nombor kamu ni dia pergi ke kiri tapi garis nombor masih sama. Garis nombor buat macam biasa. Okey, di tengah-tengahnya sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kirinya negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Okey, kemudian bulatkan nombor yang ada dalam soalan. Jadi kita nak tulis apa dulu dalam tertib menurun. Menurun tulis nombor yang besar dahulu. Nombor besar kepada kecil. Okey, jadi kita start dengan 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Okey, cikgu tulis di sini 5, ya, 5, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5. Okey, bila kamu menulis tertib menaik dan menurun, pastikan kamu letakkan tanda koma di antara dua nombor. Jangan letakkan titik atau letakkan titik bertindih. Tak boleh, mesti letakkan koma. Okey,
Kita pergi kepada latih diri 1.1D. Saya akan tunjukkan untuk soalan nombor 1 sahaja. Banding dan susun negatif 4, 3, 1, negatif 6, 5, 0 dan negatif 2 mengikut tertib menaik. Okey, first kali kena buat apa? Kena lukis garis nombor. Sorry, garis nombor saya tak lurus sebab saya tak guna pembaris. Okey, kamu kena guna pembaris. Okey, di sebelah kanan sifar, kita mula dengan nombor 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tengok dulu nombor yang paling besar adalah 5, nombor yang paling kecil adalah negatif 6. Okey, so di sebelah kiri pula negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6. Okey, kalau tertib menaik, tertib menaik, kita mulakan dengan nombor yang paling kecil. Okey, kita bulatkan dulu nombor yang ada dalam soalan, iaitu negatif 6. Okey, negatif 4, negatif 2, 1, 3, 5. Betul tak semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. 7 di situ sebenarnya kat mana yang saya tertinggal? Okey, saya tertinggal kosong. Jadi jawapannya kita start dengan yang sebelah kiri. Negatif 6, negatif 4, negatif 2, sifar, 1, 3, 5. Okey, tu cara untuk jawab soalan tertib menaik. Okey, nombor 2 kamu buat sendiri. Okey, seterusnya kita akan masuk tentang 1.2 subtopik baru, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Okey. Penambahan dan penolakan integer. Menambah dan menolak integer menggunakan garis nombor atau kaedah lain yang sesuai. Seterusnya membuat generalisasi tentang penambahan dan penolakan integer. Okey, jika kamu dah ada kalkulator, kamu boleh sediakan kalkulator bersama kamu. Okay, penambahan dan penolakan integer. Apa itu penambahan, penolakan? Okey, dia seperti kamu dah pernah belajar pada sekolah rendah dahulu. Okey, contohnya 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Okey, itu penambahan integer. Kalau penolakan integer, contohnya 7 tolak 4 sama dengan 3. 9 tolak 5 sama dengan 4. Okey, apa beza dengan yang sekolah menengah? Sekolah menengah sebab ia melibatkan integer negatif. Kalau dulu kamu hanya melibatkan integer positif sahaja. Okey, kita mulakan ya. Penambahan integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Okey, untuk nak tambah integer positif, contohlah negatif 1, negatif 1 tambah, kalau dia adalah penambahan integer positif, dia akan pergi ke sebelah kanan. Kalau tambah integer negatif macam ini, dia akan bergerak ke sebelah kiri. Okey, penolakan pula, integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Okey, pergerakan ke sebelah kiri. Okey, kalau penolakan integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Okey, kalau kamu tak faham tak apa, nanti next slide saya akan tunjukkan bagaimana. Okey, contohnya selesaikan contoh 5. 8 tambah positif 3. 8 tambah positif 3. Okey, penambahan integer positif diwakili pergerakan ke kanan. Okey, kalau tambah integer positif dia bergerak ke kanan. Mana nombor 8? Ini nombor 8. Okey, 8 tambah positif 3. Okey. 1, 2, 3.
Jadi jawapannya adalah 8 tambah 3 sama dengan 8 tambah 3 sama dengan 11. Okey. Soalan yang kedua B. 5 tambah negatif 2. Penambahan integer negatif diwakili pergerakan ke kiri. Okey, tambah integer negatif maksudnya tambah negatif 2. Negatif 2 itu adalah integer negatif. Okey, 5 tambah negatif 2 bergerak ke kiri. 2 kotak, 2 senggatan. Jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah 3. Dia seperti 5 tolak 2. Dapat 3. Okey. Soalan C. 2 tolak positif 4. Okey, 2 tolak positif 4. Penolakan integer positif diwakili pergerakan ke kiri. Okey, mana 2? 2 di sini. 2 tolak positif 4, dia akan pergi ke kiri. So, 1, 2, 3, 4. Okey, jawapannya adalah 2 tolak 4 sama dengan negatif 2. Okey. Soalan D. Penolakan integer negatif diwakili pergerakan ke kanan. Okey, tengok sini tolak nombor negatif. Okey, di sini negatif 1. Bila tolak nombor negatif, dia akan bergerak ke kanan. 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapannya negatif 1. Bila bergerak ke kanan maksudnya ditambah negatif 1 tambah 4 sama dengan berapa jawapannya? 3. Okey. Kamu juga boleh guna kalkulator untuk dapatkan jawapan sebenarnya. Okey, latih diri 1.2a. Saya akan tunjukkan soalan nombor 1a dan 1b. Okey, kita tengok 1a. 6 tambah positif 2. 6 tambah positif 2. Disebabkan penambahan integer positif, jadi dia akan bergerak ke kanan. Okey, saya lukiskan gambar rajah. 6 di sini nombor 6. 7, 8. Penambahan integer positif dia akan bergerak ke kanan. Jadi jawapannya adalah 8. Okey. Soalan B. Negatif 4 tambah negatif 3. Okey. Negatif 4. Negatif 5. Negatif 6. Negatif 7. Okey, kamu tengok balik tadi. Kalau penambahan integer negatif dia akan bergerak ke kiri. Jadi negatif 4 dia akan bergerak ke kiri sebanyak 3 kotak. 1, 2, 3. Okey. Jadi negatif 4 tolak 3 sama dengan jawapannya negatif 7. Okey. Soalan-soalan lain kamu buat sendiri nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada mendarab dan membahagi integer. Standard pembelajaran mendarab dan membahagi integer menggunakan pelbagai kaedah. Seterusnya membuat generalisasi tentang pendaraban dan pembahagian integer. Okey, peraturan pendaraban dan pembahagian integer. Okey, jika operasi positif darab positif, tanda hasil darabnya adalah positif. Okey, jika positif darab negatif, tanda hasil darab adalah negatif. Negatif darab positif, negatif, negatif darab negatif, positif. Apa yang berubah? Berubah adalah dia punya simbol, simbol akhir jawapan kamu nanti. Okey, untuk tanda hasil bahagi pula, kalau positif bahagi positif akan dapat positif, positif bahagi negatif dapat negatif,
Negatif bahagi positif dapat negatif. Negatif bahagi negatif dapat positif. Okey. Daripada sini, apa yang boleh kamu ingat adalah jika operasinya integer positif dengan integer positif, tanda hasil darabnya adalah positif. Jika integernya negatif dengan negatif, tanda hasil darabnya juga adalah positif. Okey, jadi bila kamu tengok tandanya sama, hasil darabnya automatik adalah positif. Okey, kalau dia berlainan contoh positif dengan negatif, dia akan dapat negatif. Kamu tengok, oh tandanya berlainan, jadi tanda hasil darab nanti adalah negatif. Okey, bahagi dengan darab macam biasa. Okay. Kita tengok contoh 6, muka surat 10. Okey, nilaikan setiap yang berikut. Negatif 5 darab negatif 4. Okey, negatif 5 darab negatif 4. Kamu boleh rujuk di sini. Tengok. Simbol yang sama negatif-negatif, tandanya adalah positif. Okey. Negatif-negatif jadi positif. Letak tanda positif dekat sini. Lepas tu kemudian kamu buat kurungan 5 darab 4. 5 darab 4, 20. Kalau kamu tak ingat, kamu boleh tekan calculator. Okey. Jawapan akhir, kamu tak perlu tulis tanda tambah di depan. Kamu cuma tulis nombor 20 sahaja. Okey. Soalan B. Negatif 6 darab 4. Kamu rujuk dekat sini. Negatif dengan positif jadi negatif. Ataupun kamu ingat kalau simbolnya berbeza, jawapan dia adalah negatif. Buat kurungan, tulis 6 darab 4. So negatif 6 darab 4, 24. Letakkan tanda negatif dekat depan. Okey, soalan C. 6 bahagi negatif 2. Kamu rujuk dekat sini, positif dengan negatif jadi negatif. Di negatif 6 bahagi 2. Simbol negatif depan tu tadi tak payah dah tulis. Sebab kita dah letakkan tanda simbol yang betul dekat bahagian luar kurungan. Jadi jawapan dia 6 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi jawapannya negatif 3. Okey. Last question. Negatif 12 bahagi negatif 2. Negatif-negatif positif 12 bahagi 2. Dapat 12 bahagi 2, 6. Jadi jawapan akhir kamu tulis saja nombor 6 tanpa perlu tulis tanda positif. Okey. Saya sentuh sikit tentang latih diri 1.2b. Okey, soalan mana yang saya nak jawab ya? Kita nak pilih soalan A dengan soalan H. Okey. A. Negatif 6 darab negatif 3. Negatif dengan negatif. Macam mana? Okey, tadi saya dah bagi tahu kalau simbolnya sama dia akan jadi positif 6 darab 3. Okey, 6 darab 3, 18. Jadi jawapannya adalah 18. Mudah je kan? Okey, senang saja. Okey, untuk H, negatif 20 bahagi 4. Tanda simbolnya negatif dengan positif bermaksud jawapan nanti negatif 20 bahagi 4. Dapat negatif 20 bahagi 4, 5. Okey, jawapannya negatif 5. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Semoga kamu dapat memanfaatkan ilmu yang saya bagi. Nanti latihan saya akan bagi dalam grup kelas kamu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.